Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus menonton Bernama TV dan tiba masanya untuk Ruang Bicara bersama-sama saya Ziana Nasir. Dan untuk malam ini kita nak berbicara berkaitan dengan cabaran perkuasaan Undang-Undang Atip-SOM 2007. Jadi untuk itu kita terus saja bersama-sama Kapten Maritim Ahmad Faridi Firdaus yang merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Maritim Agensi Perkuasaan Maritim Malaysia menerusi Skype ketika ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh menyentuh berkaitan dengan cabaran dan sebagainya, sebagai permulaan kita nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan peranan APMM dalam menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Mohon pencerahan Tuan tentang peranan APMM. Baik, terima kasih kerana pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada pihak Bernama TV terutamanya kerana menjemput kami untuk menerangkan fungsi-fungsi dan juga peranan kami di dalam hal pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ini. Ya. APMM mula ditubuhkan pada tahun 2005 sebenarnya. Dan kita mula beroperasi pada tahun 2006. Akta Atip-SOM ini atau Akta Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran ini mula berkuasa pada tahun 2007. Jadi APMM bersama-sama dengan agensi-agensi penguatkuasa yang lain menguatkuasakan undang-undang persekutuan di zon maritim Malaysia, iaitu di kawasan perairan laut Malaysia, dan juga dalam masa yang sama APMM juga bertindak sebagai badan koordinasi utama di dalam tugas mencari dan menyelamat di laut, search and rescue. Jadi dalam dua-dua fungsi utama ini, antaranya kita menguatkuasakan hal ehwal dan juga isu-isu berkenaan dengan perdagangan orang dan penyeludupan migran. Jadi di samping agensi-agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia, Immigration, Jabatan Kastam, Jabatan Kebajikan Masyarakat, di antaranya kami sama-sama menguatkuasakan dan juga menguruskan isu-isu kemasukan migran dan juga adanya sekiranya ada eksploitasi ke atas manusia lah. Bagi kami hanya menguatkuasakan ataupun bertugas di dalam hal ini di dalam lingkungan di laut sahaja. Oh, okey. Baik. Yeah. Dalam masa itulah secara dasar. Basically begitulah kita punya. Okey, baik, kita dapat tangkap apa yang dinyatakan oleh Tuan tadi. Cuma di sini berdasarkan pengalaman APMM sendiri, saya nak tahu dari segi apakah kesalahan yang lazim dilakukan dan juga yang lazim disiasat oleh APMM mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Baik, sebelum kita menguatkuasakan undang-undang Atip-SOM ini, iaitu Atip-SOM 2007 ini, semua pihak penguatkuasa pakai Akta Immigration yang paling utama. Jadi apabila kita menggunakan Akta Immigration, kita lebih menumpukan kepada kesalahan-kesalahan terhadap migran itu sendiri. Jadi sekarang ini timbul isu bagaimanakah nasib mereka yang datang ke sini tetapi diperdagangkan. Jadi dalam hal di laut pula kita lebih menumpukan tugas untuk mencari mereka yang membawa migran itu masuk melalui jalan laut.
Jadi kesalahan-kesalahan yang kita guna pakai adalah tertumpu kepada juragan-juragan bot ataupun kru bot yang membawa migran itu ke darat Malaysia. Jadi banyaklah section-section yang kita gunakan di sini. Antaranya section 26A, section 26J, 26I dan sebagainya lah. Jadi section ini jika kita guna pakai dan kita dapatkan izin pertuduhan daripada Jabatan Peguam Negara, ianya lebih memberi hukuman yang berat lah berbanding dengan akta-akta sebelum ni kita gunakan. Sebagai contoh, boleh bagi contoh antara hukuman yang dikenakan berdasarkan kesalahan-kesalahan yang telah pun antara hukuman dan antara hukuman yang kita gunakan untuk mensabitkan pesalah-pesalah ini, sebagai contoh ya, section 26J, Akta Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran ni, bila kita guna pakai, ia boleh membawa hukuman penjara antara tidak lebih 15 tahun dan denda tidak melebihi 250,000 atau kedua-duanya sekali. Jadi ini antara hukuman-hukuman yang bersifat deterrent, terutamanya kepada tekong ataupun pemandu bot, kita panggil tekong, dan awak-awak ataupun kru bot. Bagi ejen-ejen pula, kita boleh mengenakan hukuman yang tidak kurang beratnya kepada ejen-ejen. Baik ejen-ejen yang mengaturkan di sini, ataupun ejen-ejen yang berada di luar negara. Itulah sebab kita memandang serius tentang gejala ini. Jadi itu sebabnya kerajaan membuat undang-undang yang lebih bersifat deterrent, dan juga hukuman-hukuman yang kita lihat memang amat berat ya. Okey, baik Tuan. Kalau kita berbicara tentang kes-kes penyelundupan migran dan sebagainya, apakah cabaran APMM dalam nak menangani isu-isu pemerdagangan orang dan penyelundupan migran? Cabaran utama. Baik, cabaran utama kita sebab kita ni bekerja di laut. Antaranya tentang apabila kita buat operasi di laut, masalah-masalah pemerdagangan ataupun pengeksploitasian manusia ni kita jarang nampak berlaku di laut. Dibawa daripada laut ke darat dan mereka ditempatkan di tempat kerja mereka. Di situ memang dieksploitasikan. Jadi kita lebih menumpukan kepada penyelundupan migran, the second part tu. Apabila kita menumpukan kepada penyelundupan migran, cabaran-cabarannya adalah di laut tu kita terpaksa menggunakan taktik kejam-kejam, dan semuanya operasi ini berlaku di waktu malam. Dalam keadaan cuaca buruk kadang-kala ya. Dan juga kita dapati apabila kita tahan mereka ini, cabaran yang utama adalah komunikasi lah. Komunikasi kerana mereka ini dari segi bahasanya ada yang berbahasa yang terpencil, datang daripada kawasan-kawasan yang pendalaman, misal kata daripada negara-negara mereka ya. Jadi kita menyiapkan satu kes ni makan masa lah. Untuk berlaku adil kepada mereka, kita mestilah betul-betul faham
jalan cerita mereka sampai ke sini, dan juga untuk kita mengumpul-kumpul bukti tu, kita perlu lebih masa lah. Biasa kami masa berapa lama tu, Tuan? Untuk mendapatkan segala maklumat. Kita diberi masa oleh pihak mahkamah untuk menyelesaikan satu-satu kes ini. Paling lama 2 minggu. Berapa minggu 14 hari ya, mengikut section 55 14 hari, okey. Akta Immigration. Jadi apabila kita ingin menghabiskan siasatan kita tu dalam tempoh 14 hari, kadang-kadang ianya menjadi sukar apabila misal kata jumlah migran itu ramai. Ya. Dan juga ini menyulitkan keadaan. Jadi to be fair, kita perlu ramai kaki tangan dan pegawai-pegawai lah untuk mengendalikan kes yang seperti ini. Okey, itu satu perkara. Kadang-kadang migran yang datang ke negara kita ni memang dalam jumlah yang besar. Betul, ribuan kan, bukan berpuluh-puluh saja. Beribu-ribu migran yang datang. Yes. Okey, apatah lagi kalau dengan keadaan sekarang pandemik COVID-19, adakah itu merupakan tekangan berganda, cabaran berganda untuk APMM? Ya, semenjak dari tahun lepas, kita telah bergabung dengan agensi-agensi lain, pertama sekali pasukan keselamatan, iaitu Angkatan Tentera dan Polis Diraja Malaysia. Kita telah membentuk satu operasi khas, dipanggil Operasi Benteng, khusus untuk menangani kedatangan parti dari luar negara di dalam tempoh pandemik inilah. Jadi apabila kita menangani kedatangan mereka di dalam tempoh pandemik, sudah tentulah perkara menjadi bertambah rumit sedikitlah. Di mana sentuhan-sentuhan kita tak boleh buat, kita kena ambil kira tentang physical distancing dan sebagainya. Jadi kita berisiko untuk berhadapan dengan suspek yang lari, kerana kita tidak boleh lagi sukar untuk sentuh mereka. Jadi apabila mereka lari ke dalam kawasan kita, kita terpaksa mendapatkan kerjasama daripada pasukan sahabat kita seperti pasukan gerakan AM dan juga Angkatan Tentera Malaysia yang lebih arif dengan keadaan geografi di darat seperti hutan, paya bakau dan sebagainya. Okey, itu di antara cabaran dan juga kekangan. Baiklah, ada banyak lagi informasi kita nak dapatkan bersama-sama dengan Tuan Ahmad Faridi, tapi kita perlu berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali untuk ruang bicara kita bincangkan topik cabaran penguasaan Undang-Undang Atip-SOM 2007 bersama-sama Kapten Maritim Ahmad Faridi Firdaus yang merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Maritim Agensi Penguasaan Maritim Malaysia atau APMM. Okey, sekarang ini kita terus saja bersama-sama dengan Tuan Ahmad Faridi melalui Skype. Tuan, kalau boleh kita nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan apakah modus operandi tekong ataupun dalang yang melakukan kegiatan penyeludupan migran ke Malaysia? Bagaimana taktik mereka? Baik, kita dapati taktik mereka ataupun modus operandi mereka amnya melibatkan kawasan pesisiran pantai di sebelah Selat Melaka dan di Sabah Timur. Kerana ini adalah laluan yang betul-betul kondusif dengan sempadan negara-negara jiran kita.
ada beberapa tempat yang kita panggil istilahnya bottleneck, seperti di Selat Melaka. Ada di kawasan-kawasan selatan Selat Melaka tu jaraknya dekat dengan sempadan negara jiran. Okey. Begitu juga di Sabah Timur. Tempat-tempat seperti di Sandakan, kita mempunyai jarak untuk kita play around amat sempit dan sedikit. Jadi masa untuk kita bertindak perlu cepat. Jadi di sini kita lihat modus operandi tekong-tekong ini, mereka memang mahir dalam menggunakan laluan-laluan yang beginilah. Jadi mereka menggunakan bot-bot yang laju, dan juga mereka terus pergi ke tempat-tempat yang telah mereka kenal pasti untuk mendaratlah. Okey. Baik, dari segi mereka nak mempromosikan untuk mana-mana parti yang nak merentas sempadan, itu pula bagaimana cara mereka lakukannya? Baik, parti untuk merentas sempadan, untuk masuk dan juga untuk keluar. Jadi yang untuk keluar pun ada. Mereka ini adalah parti di dalam negara. Okey. Sama ada mereka overstay ataupun mereka memang tiada dokumen. Mereka ingin keluar dengan melalui jalan-jalan tikus lah. Dan juga parti yang masuk. Sekarang ini mereka menggunakan media sosial lah. Ada juga menggunakan media sosial. Dan untuk mempromosikan pergerakan mereka. Kita telah mengenal pasti beberapa individu, dan ada pun yang telah kita tahan. Mereka menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya, untuk mempromosikan perkhidmatan mereka. Selebihnya mereka menggunakan ejen-ejen yang telah establish di dalam negara kita. Kebanyakannya di kalangan bangsa mereka juga. Ini sebagai contoh untuk membawa parti etnik Rohingya daripada Myanmar. Sudah tentulah mereka tidak menggunakan media sosial kerana keterbatasan yang ada. Akan tetapi mereka menggunakan ejen-ejen yang telah pun berada di sini, telah pun establish di sini, untuk memanggil mereka masuk. Okey, baik. Itu antara modus operandi lah. Ada pelbagai juga taktik lain yang digunakan oleh mereka untuk mengaburi mata pihak berkuasa juga. Ya, Tuan ya? Ya. Okey. Baik, dalam masa yang sama, kita nak tahu juga, elok rasanya kalau Tuan dedahkan dari segi hotspot, kawasan-kawasan tertentu yang kerap kali berlakunya kegiatan penyeludupan migran ke Malaysia. Kawasan mana tu? Baik, apabila kita sebut tadi Selat Melaka, kita kenal pasti beberapa tempat lah, hotspot, titik-titik panas. Yang mana di titik-titik panas ini kita memberi tumpuan yang lebih lah. Dan juga masa-masa panas lah. Sebagai contoh, apabila mereka membawa masuk, mereka memerlukan keadaan air yang secukupnya untuk mereka mendarat. Jadi mereka ambil kira air pasang surut. Di dalam keadaan air pasang, di tempat-tempat tertentu, kita dapati lazimnya mereka dapat mendarat di situ. Jadi antara tempat-tempat yang hotspot di Selat Melaka, di negeri Kedah dan Perlis ada 6. Antaranya di Langkawi ada 3. Ini kebanyakannya adalah untuk menerima
parti Rohingya lah. Di Kuala Perlis dan juga Pantai Batu Putih, Sungai Padang, antara tempat lah yang kita dedahkan pada malam ini ya. Di negeri Perak ada sekurang-kurangnya 3 tempat. Okey. Ya. Dan di negeri Selangor ada banyak ya. Tetapi yang paling popular sekurang-kurangnya 6 hotspot di negeri Selangor. Negeri Sembilan walaupun kecil tetapi dia ada sekurang-kurangnya 6 juga hotspot. Di Melaka juga begitu. Negeri Johor, di negeri Sabah hampir kesemuanya di Sabah Timur yang adjacent dengan negara Filipina. Sarawak mungkin hanya ada 1 saja. Jadi tempat-tempat hotspot ni adalah tempat-tempat yang dirasakan selesa oleh tekong-tekong bot yang membawa migran ini untuk mendarat. Selain daripada membawa migran, mereka juga boleh membawa benda lain. Jadi hanya tukar kargo saja. Jadi besok kalau nak bawa benda-benda kontraben ataupun dadah dan sebagainya, tempat-tempat yang disebutkan tadi juga berupaya menjadi hotspot untuk barangan lain, untuk jenayah-jenayah lain. Betul. Okey, baik. Melihat dan juga mendengar apa yang dinyatakan oleh Tuan tadi, bermakna ada banyak kawasan-kawasan yang dikenal pasti menjadi hotspot bagi aktiviti jenayah ini. Jadi apa antara strategi APMM dalam nak tangani jenayah penyeludupan migran ke Malaysia selain pada Op Benteng yang sedang dilaksanakan sekarang? Ya, jadi APMM telah mengenal pasti untuk menangani isu penyeludupan. Dalam hal ini penyeludupan orang, kita tidak boleh bersendirian. Jadi APMM bersama dengan agensi-agensi lain telah melaksanakan beberapa operasi bersamalah. Operasi bersepadu, terutamanya dengan Tentera Laut Diraja Malaysia, pasukan Polis Marin, Jabatan Custom, Immigration dan juga pasukan-pasukan sahabat yang berada di darat. Itu juga dengan tentera udara dan juga aset-aset udara kita lah. Jadi di sini kita untuk menempatkan aset-aset laut dan udara setiap masa amat mencabarlah. Dan begitu sukar kita setiap inci pesisiran pantai kita itu kita boleh letakkan semua aset jadi kita terpaksa berkoordinasi lah bersama-sama. Itu antara strategi kita dan juga agensi-agensi lain yang berada di laut. Baik, selain daripada itu, kita tahu bila menyebut tentang sindiket penyeludupan migran ke Malaysia, pastinya ianya berantaian, bukan terus-menerus, pasti ada lapisan demi lapisan. Jadi apakah peranan sindiket dalam kegiatan jenayah penyeludupan migran ini? Tentang sindiket ini, kita telah kenal pasti dan juga cuba memahami bisnes model mereka. Dan kita dapati hampir kesemuanya bermotifkan keuntungan kewangan. Jadi isu pelarian yang dulunya secara keseluruhannya mengenai kemanusiaan semakin berkurang. Ianya lebih kepada supply dan demand. Demand pekerja yang diperlukan oleh industri-industri dan juga majikan-majikan, terutama saja majikan-majikan yang tidak bertanggungjawab.
Jadi kita lihat ianya dijalankan secara sindiket, dan untuk menangani masalah ini APMM tidak bertindak bersendirian. Untuk melumpuhkan sindiket. Kita terpaksa berkoordinasi dengan agensi lain. Ya. Kita dengan rakan-rakan sahabat kita, pihak polis yang lebih arif tentang dan lebih berpengalaman tentang menangani masalah-masalah dan juga jenayah sindiket di Malaysia ni. Jadi kita bekerjasamalah dengan agensi terbabit. Ya. Baik, kalau mereka ada cara mereka, perancangan mereka, kita juga perlu pasang strategi yang terbaik sebab difahamkan mereka memang ada rantaian ketua sindiket, ejen negara asal, ejen tempatan atau petekong darat dan sebagainya. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan kerana bersama-sama kami berkongsi berkaitan dengan cabaran perkuasaan Undang-Undang Atip SOM 2007. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia kita baru saja bersama-sama Kapten Maritim Ahmad Faridi Firdaus yang merupakan Timbalan Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Maritim Agensi Perkuasaan Maritim Malaysia untuk waktu ini, dan kejap lagi kita akan kembali semula back to back sebenarnya untuk ruang bicara malam ini, dan kejap lagi kita nak bincangkan tentang Pelan Pemulihan Negara demi menang bersama. Ya, kembali bersama-sama saya Zina Nasir untuk ruang bicara. Sesi seterusnya kita nak bincangkan tentang apa yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri pada petang tadi berkaitan dengan Pelan Pemulihan Negara. Jadi kita nak bincangkan tentang Pelan Pemulihan Negara demi menang bersama. Kita bersama-sama dengan tetamu ketika ini melalui Skype, Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Shah Bali Muhammad yang merupakan Profesor Madya Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Assalamualaikum Dr. Anwar. Waalaikumsalam, Zana, apa khabar? Ya, Alhamdulillah, sihat seadanya, kabar baik. Baiklah, saya pasti Dr. Anwar mendengar sendiri putusan disampaikan oleh Perdana Menteri petang tadi. Jadi, apa reaksi awal Dr. Anwar bila mendengar apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri? Okey, kalau kita soroti semula apa yang dijelas oleh Perdana Menteri tadi melalui Pelan Pemulihan Negara, kita dapati bahawa terdapat satu perkara penting yang dikhususkan oleh negara, iaitu melibatkan kepada vaksinasi. Pada pandangan saya, satu-satunya kunci kepada penyelesaian krisis ini adalah dengan memperbanyakkan vaksinasi. Saya memberi beberapa contoh bagaimana negara-negara luar yang berjaya keluar daripada krisis ni disebabkan oleh proses vaksinasi yang dijalankan secara besar-besaran. Ya. Antara tiga negara yang saya bagi contoh, iaitu negara United States, iaitu ekonomi mereka berkembang daripada 3.5% kepada 6.4% pada suku tahun pertama 2021. Kalau saya ambil contoh kedua, Jepun juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dan seterusnya di China, tahun lepas mereka berhadapan dengan kemelut dan krisis yang luar biasa. Apa jadi pada mereka pada ketika ini? China pada ketika ini perkembangan ekonomi adalah 18.3% pada suku tahun pertama 2021, dan yang lebih menarik sekali ianya disebabkan oleh lebih 900 juta dos vaksin telah diberikan kepada rakyat mereka. Jadi disebabkan oleh vaksinasi yang besar-besaran, ini menyebabkan ekonomi mereka berjaya pulih. Oleh itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengambil tindakan
yang tepat dalam memberikan fokus dalam peningkatan vaksinasi ini, bukan saja menyelesaikan krisis kesihatan dalam negara kita, bahkan menyelesaikan krisis ekonomi juga dalam negara kita. Ya, dan itu merupakan cabaran bagi kerajaan kita hari ini untuk menyeimbangkan antara ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan juga dari segi aspek kesihatan keselamatan rakyat itu sendiri. Dan kalau dinyatakan tadi sebenarnya oleh Perdana Menteri juga berkaitan dengan strategi yang merangkumi 4 fasa yang membabitkan pelan peralihan fasa perintah kawalan pergerakan PKP secara berperingkat-peringkat. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan fasa-fasa yang dinyatakan, fasa yang pertama, yang kedua dan ketiga. Kalau dilihat dari segi fasa yang ketiga dinyatakan berkaitan dengan membabitkan peralihan daripada senarai positif kepada senarai negatif. Itu semua kegiatan ataupun aktiviti ekonomi dibenarkan beroperasi kecuali yang berisiko tinggi. Jadi melihat pada apa yang dinyatakan, apa agaknya cabaran bagi sektor ekonomi pada waktu itu? Apa yang kita boleh jangkakan, Doktor? Okey, kalau kita lihat apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi, bagi saya tempoh yang kritikal adalah peralihan daripada fasa kedua kepada fasa ketiga. Kalau kita lihat kronologi dia itu, iaitu kes di bawah 2,000 dan juga populasi 40% negara kita telah divaksinasi. Ya. Jadi bila berlakunya situasi macam ini, jadilah sebagaimana yang berlaku saya sebut tadi United States, pada ketika vaksinasi penuh mereka lebih daripada 40%, maka dekat situ kita lihat bahawa krisis kesihatan makin berkurangan dan juga ekonomi mereka kembali pula pulih. Dan kalau kita ambil kira konteks perniagaan itu sendiri, pada ketika ni perniagaan fizikal menghadapi situasi yang luar biasa. Kalau saya boleh lihat apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, sehari negara kehilangan 1 bilion ringgit. Ya. Ini lebih rendah daripada PKP 1.0, iaitu negara kehilangan 2.4 bilion dalam masa satu hari. Betul. Jadi dengan mengambil kira apa yang saya sebut tadi, bermakna tempoh peralihan fasa kedua ke fasa 3 adalah amat kritikal, dan inilah sebagai titik kepada sama ada kita lihat perkara ini akan jadi lebih baik dan seterusnya dapat membantu rakyat Malaysia. Lebih-lebih lagi pada ketika ini ramai rakyat Malaysia yang menghadapi kesukaran dari segi perniagaan, kehilangan pekerjaan ataupun pengurangan pendapatan dan sebagainya. Macam doktor sendiri ada data ke berdasarkan pemerhatian, pemantauan atau pembacaan sendiri dari segi peratusan mereka yang benar-benar terkesan dan tak mampu bertahan ketika fasa pertama ni? Okey, kalau kita ambil kira, Zainal, satu soalan yang menarik. Kementerian Kewangan Malaysia telah membuat satu kajian dan dapatan daripada kesan PKP 1.0 amat merisaukan. Ya. Iaitu 1/3 isi rumah tidak mampu untuk mengekal perbelanjaan untuk lebih daripada 1 bulan. 82% pekerja sektor swasta hanya mempunyai simpanan kurang daripada 2 bulan. 68% melaporkan tiada jualan semasa PKP 1.0 ataupun hasilnya. Okey. Dan 42.5% perniagaan memerlukan lebih daripada 6 bulan untuk pulih. Jadi Zainal, kalau kita dapat ini sebenarnya antara data-data yang menunjukkan dengan jelas bahawa ia juga memberikan impak kepada pelaksanaan PKP 3.0 ini. Dan juga saya menjangkakan kerajaan perlu mengambil kira beberapa langkah tambahan. Antaranya Zainal, mungkin boleh memberi kelonggaran
untuk pengeluaran iSINA 2.0 Okey. secara bersasar, terutamanya kepada mereka terjejas pendapatan, melanjutkan program subsidi upah tambahan ada lebih daripada 1 bulan sebagaimana yang disebut oleh Perkasa Plus sehingga Julai 21, tapi saya kira ia tidak mencukupi. Ia perlu ditambah sehingga ke Ogos berapanya. Sebab apa, Zainal? Ya. Sebab subsidi upah ini berjaya mengurangkan kadar pengangguran dalam negara kita. Ya. Yang ketiga yang saya nak ulang yang sedikit ya, iaitu saya ada menjelaskan hari ini dalam surat khabar tentang subsidi khas minyak masak. Sekarang ini dah sebenarnya masalah yang berlaku di kalangan penjaja B40 dan sebagainya M40, di mana kenaikan harga yang drastik minyak masak lebih daripada RM30. Dan walaupun diberitahu bahawa ada paket subsidi 1 kilogram yang dalam untuk dalam supermarket, namun untuk memperolehnya amat sukar. Dan kebanyakan rakyat Malaysia dalam netizen memberitahu di dalam media sosial bahawa mereka menghadapi kesusaran untuk mendapatkan paket minyak gas ni. Okey, selain daripada berkaitan dengan subsidi khas, apa lagi yang boleh dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk memastikan rakyat Malaysia, khususnya mereka yang berniaga secara kecil-kecilan ini, dapat meneruskan kehidupan seperti biasa, kelangsungan hidup mereka? Sebab kita tahu sebelum ini ramai juga yang terjejas dengan kehidupan sekarang dah macam tak tentu arah pun ada, walaupun dengan adanya bantuan kerajaan, tapi itu belum lagi mencukupi untuk mereka. Okey, Zainal, saya telah bagi beberapa pandangan sebelum ni. Satu pandangan yang boleh kerajaan lihat adalah dengan memberikan e-wallet 100 atau 200 ringgit sebulan tiap-tiap bulan kepada B40 dan juga mungkin sebahagian M40 yang terjejas pendapatan mereka, dan mereka boleh berbelanja hanya untuk barang keperluan asas dan makanan saja. Kalau saya ambil satu contoh, kalau RM100 diberikan kepada B40, kita ada sekitar 8 juta orang, lebih kurang 800 juta sebulan kerajaan berikan kepada B40 untuk berbelanja. Dan akhirnya duit ini sampai kepada penjaja, peniaga kecil, peniaga makanan dan sebagainya, dan ia merancang ekonomi negara kita sebenarnya. Jadi dengan salah satu contohnya, kerajaan telah ambil langkah untuk memperkenalkan e-belia, iaitu dengan memberikan RM110 one off. Sebelum ni dalam pejana diberikan RM50 one off. Namun saya melihat ia perlu dilaksanakan setiap bulan untuk membantu B40 dan juga peniaga untuk memperoleh pendapatan. So ia disifatkan sebagai serampang dua mata. Okey, baik. Nampaknya ada banyak lagi perkara yang boleh diperincikan. Cuma di sini saya nak tahu sejauh mana Dr. Anwar melihat pelan pemulihan ini mampu untuk memulihkan kembali negara dari sudut ekonomi, dari segi perancangan dan pelaksanaannya nanti. Adakah dirasakan benar-benar mampu untuk merealisasikan apa yang telah pun dirancang ini, sebab difahamkan juga insya-Allah akan mengembalikan kehidupan harian seperti sedia kala menjelang akhir tahun ini, termasuklah mengadakan semula sesi parlimen pada September atau Oktober nanti. Apa kata Dr. Anwar? Okey, Zainal. Sebenarnya bagaimana saya sebut tadi, kritikalnya adalah pada akhir Ogos. Sekiranya kita punya vaksinasi dapat sampai atau mencecah 40% populasi negara kita, maka ia merupakan titik tolak kepada satu langkah yang positif ke hadapan. Sebagaimana disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi, ada sinar di hujung terowong. Sinar di hujung terowong ni perlu sampai pada Ogos hujung tu 40% populasi. Dan kalau saya ambil data United States tadi dan China tadi, secara tidak langsung ia secara automatik dapat mengawal krisis kesihatan
dan seterusnya memacu ekonomi negara ke tahap yang lebih baik. Tapi yang paling penting pada ketika ni rakyat memerlukan pertolongan yang jauh lebih daripada sebelum ini oleh kerajaan Malaysia kepada kerajaan negara kita ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Anwar kerana bersama-sama kami memberikan komentar berkaitan dengan topik kita Pelan Pemulihan Negara Demi Menang Bersama. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia kita baru saja bersama-sama Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Shah Bali Muhammad yang merupakan Profesor Madya Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini kita akan cuba menghubungi Profesor Madya Dr. Malina Osman untuk lebih lagi kupasan mengenai topik ini. Ya, kita kembali menerusi ruang bicara dan kita masih lagi bincangkan tentang Pelan Pemulihan Negara Demi Menang Bersama. Ini adalah susulan apa yang telah pun diumumkan, dibentangkan oleh Perdana Menteri pada petang tadi menerusi keputusan Perdana Menteri berkaitan Pelan Pemulihan Negara. Dan untuk kupasan berikutnya, kita terus saja bersama-sama Profesor Madya Dr. Malina Osman yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam Universiti Putra Malaysia di Talian. Assalamualaikum Dr. Malina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kerana bersama-sama kami menerusi ruang bicara pada malam ini. Kalau tadi kita bersama-sama dengan Dr. Anwar, dinyatakan berkaitan dengan fasa yang kritikal. Fasa kedua nak ke fasa yang ketiga. Itu adalah fasa yang kritikal. Kalau dari sudut kesihatan, apa yang boleh Dr. Malina kongsikan di sini berdasarkan apa yang telah pun diumumkan, dibentangkan oleh Perdana Menteri petang tadi? Okey, berdasarkan pelan pemulihan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada petang tadi, secara keseluruhan dari segi kesihatan awam kita sangat mengalu-alukan walaupun terdapat kebimbangan di kalangan sebahagian besar masyarakat ya, bahawa seolah-olah pelan pemulihan ini akan mengambil sehingga 6 bulan untuk boleh seperti biasa. Saya dari segi kesihatan awam saya agak optimis ya, berdasarkan kadar vaksinasi pada hari ini. Saya yakin keadaan tersebut boleh dipertingkatkan. Namun kalau kita lihat dari segi plan berkenaan, izinkan saya mengulas sedikit sebanyaklah tentang data yang telah dibentangkan. Boleh, Doktor. Graf pada masa ini sebenarnya masih belum landai ya. Ia cuma turun sedikit, iaitu pada sekitar 70,000 kes aktif dan kalau kita tengok pola kes baru beberapa hari ya menunjukkan pola penurunan, tapi masih lagi sekitar 4 ke 5,000. Dan dalam konteks PPKP yang sedang dilaksanakan pada kali ini pada 3.0 ni, dia sangat berbeza dengan PKP 1.0. Betul. PKP 3.0 ni fokus utama kesihatan awam adalah untuk menyelamatkan kematian. Sebab kita perhatikan di sini ialah kes mendadak ya, meningkat begitu mendadak hingga melebihi 50,000 ke angka maksimal 80,000 dan angka kematiannya meningkat lebih daripada 50 dan mencapai ke 3 angka beberapa kali ya, lebih daripada 100 orang. Jadi keadaan ini sebenarnya sangat membimbangkan dan dalam masa yang sama ICU dan juga perkhidmatan kesihatan kita dalam keadaan yang begitu tertekan. Jadi dalam konteks ini saya berpendapat bahawa ada ketika yang mana kita perlu mengimbangkan antara ekonomi dan kesihatan, tapi apabila kes terlalu tinggi, kita perlu memilih antara ekonomi ataupun kesihatan. Kita pilih yang mana satu. Kalau kita nak memilih ekonomi, maksudnya memang kesihatan akan terkorban. Jadi dalam konteks itu sebenarnya pelan pemulihan ini pada pandangan saya, disebabkan oleh kita ada vaksin, kita tidak boleh melihat kepada angka kes baru semata-mata. Kita perlu melihat kepada kes aktif pada sistem perkhidmatan kesihatan awam kita yang kesihatan yang sedang menawarkan ya rawatan kepada pesakit COVID dan juga bukan COVID ya. Maksudnya entiti ini perlu diperhatikan di samping proportion ataupun kadar yang menerima vaksin. Betul. Saya bersetuju dengan kadar vaksin yang dinyatakan, namun saya mohon supaya ditambahkan juga di sini sebab kita lihat di sini tidak dinafikan ya kepentingan ekonomi. Saya berpendapat bahawa dalam konteks sekarang sebab peningkatan vaksin itu sudah berjalan dengan begitu baik sekali dan kita telah mencapai pada pendapat saya 200,000 sehari ya, insya-Allah dalam minggu ini dan minggu hadapan. Dan sekiranya ini berterusan, kita akan mencapai dalam 6 juta sebulan ya dalam bulan Jun ini dan sebahagian pada bulan Julai.
Untuk itu saya cadangkan jugalah supaya organisasi, mana-mana syarikat, pejabat, tempat kerja yang mana anggotanya telah divaksin lebih daripada 50%, patutnya dibenarkan dibuka. Pasti tidak perlu lagi menunggu hingga fasa kedua mereka ini baru dibenarkan beroperasi. Jadi secara keseluruhan saya melihat dari aspek itu. Dan satu lagi, saya mencadangkan juga supaya keutamaan vaksin pada masa ini bukan hanya semata-mata kepada kumpulan rentan, maksudnya mereka dalam warga emas dan juga mempunyai masalah penyakit kronik. Kita berdepan dengan kes yang begitu aktif dan mereka ni sebenarnya punca jangkitan kepada warga emas. Jadi mereka ni juga perlu diutamakan dalam pemberian vaksin. Maksud saya, sudah tiba masanya golongan barisan hadapan ekonomi turut disamaratakan dengan golongan yang diberikan pada fasa kedua ini. Sebab kalau kita masih berpegang kepada yang sebelum ni, pada pandangan saya itu lebih sesuai sekiranya kes kita kurang daripada 10,000 kes aktif. Itu sebahagian daripada apa yang saya fikirkanlah Pak Mas ini. Dan kalau kita melihat kepada dalam fasa 2 yang membenarkan kapasiti pekerja sehingga 80% di premis, tidakkah doktor merasakan masih terlalu awal untuk membenarkan 80% di premis? Apa antara jangkaan ataupun kebimbangan bagi doktor sendiri secara peribadi? Saya tidak melihat angka 80% itu sepatutnya dijadikan sebagai syarat. Pada pandangan saya, kita perlu melihat kepada vaksinasi itu sendiri dan juga kapasiti di tempat kerja. Ini boleh customize lah. Maksudnya bergantung pada keadaan. Tentu saya bagi contoh, kalau suasana pejabat yang besar, setiap anggota di situ mempunyai ruang peribadi sendiri, yang maksudnya mereka boleh memelihara diri daripada jangkitan, mungkin angka 80% tu munasabah, Dan dalam masa yang sama, kalau organisasi itu dah lebih 80% vaksin pun dah tak ada isu. Tapi kalau misalnya kata mereka-mereka yang masih belum ada vaksin, masih rapat dan sebagainya, saya ingat keadaan tu agak sukar sebab apa yang telah kita lakukan sebelum ini berdasarkan bergantung semata-mata pada SOP dan tingkah laku untuk mengelakkan jangkitan, ianya sukar dilaksanakan. Memang kita memerlukan vaksin dan juga kapasiti di tempat kerja yang dapat mencegah penularan. Baik, doktor, peringatan kepada semua bila mana kita melangkah ke fasa kedua mungkin Julai atau Ogos nanti supaya penularan COVID ini dapat kita bendung, langkah-langkah ataupun ialah kaedah untuk kita terus berjaga-jaga yang perlu dibuat. Apa lagi, doktor? Pada masa ini memang kita masing-masing perlu sentiasa patuh pada SOP setiap kali berada di luar. Dan pesanan saya lah terutama mereka yang perlu hadir ke tempat kerja, sentiasa memakai mask, hanya membuka mask bila bersendirian ataupun perlu makan ataupun untuk aktiviti sendiri. Apabila berhadapan dengan kawan-kawan, pelanggan ataupun sesiapa sahaja, sentiasa memakai mask. Walaupun sudah divaksin, pastikan semua SOP dan juga penjagaan jarak, penjagaan kebersihan tangan dan sebagainya dipatuhi. Jangan sekali-kali leka disebabkan oleh adanya varian baru virus di dalam komuniti yang sangat mudah merebak. Ia mudah mencetuskan kluster-kluster baru di mana-mana tempat. Bola sekarang ni kluster masih belum berkurangan dan kita risau dengan keadaan yang berlaku sekarang. Jadi semua perlu mengambil tanggungjawab ini untuk mencegah tularan di peringkat komuniti. Dan sebut tentang risau, kebimbangan, semua orang mula bimbang. Pada awalnya kita hanya melihat kepada mereka yang berusia warga emas 60 tahun ke atas, golongan rentan seperti kata doktor tadi kan, OKU itu sendiri. Tapi sekarang ini kita melihat pola perebakan COVID ini lebih pantas lagi, sehingga kan kanak-kanak juga ada yang menjadi mangsa. Bagaimana dari segi pandangan Dr. Malina, seandainya vaksin turut diberikan kepada kanak-kanak, sebab negara luar ada juga yang telah pun memulakan memvaksin kanak-kanak? Okey, maklumat daripada Kementerian Kesihatan melalui Tan Sri DG yang tadi sangat kita alu-alukan ialah merupakan perkembangan positif lah, yang mana kebenaran vaksin Pfizer telah dibenarkan untuk mereka yang berumur 12 tahun ke atas. Dan saya juga berharap kalau dibenarkan juga nanti vaksin Sinovac yang boleh digunakan untuk kanak-kanak berumur 3 tahun ke atas. Pada pandangan saya, walaupun dari segi klinikal gejala-gejala yang didapati oleh golongan muda ini tidak begitu teruk berbanding mereka berusia yang lebih daripada 60 tahun, bagaimanapun dari segi realiti apa yang berlaku sepanjang wabak ini, kumpulan ini sebenarnya berfungsi sebagai antara yang menyebabkan punca-punca berlakunya jangkitan. Sebab kebanyakan mereka ni mempunyai gejala ringan ataupun kadang-kadang tidak ada gejala dan mereka mungkin transmitkan ataupun menularkan pada ibu bapa ataupun individu-individu yang tinggal bersama dengan mereka. Dan dalam masa yang sama, kita dapati bahawa kanak-kanak kurang daripada 7 tahun sukar untuk
kita memang tak boleh memakaikan mask pelitup muka untuk mereka. Jadi peluang untuk kita perolehi vaksin untuk kumpulan umur ini adalah sangat dialok-alokkan dan kita harap lebih banyak lagi kumpulan mereka ini yang dapat dilindungi melalui perkhidmatan pemberian vaksin. Ya, fasa ketiga mungkin menjadi fasa penentu sama ada kita akan bertahan lama pada fasa tersebut ataupun kita mampu untuk melangkah ke fasa keempat. Apa yang doktor sendiri boleh bayangkan seandainya kita patuh pada SOP dan dari segi program PICK itu sendiri berjalan dengan lancar mengikut apa yang telah pun disusun atur sebelum ini? Saya sangat optimis insya-Allah dengan komitmen kita menghadapi cabaran ini, fokus kita untuk menurunkan jangkitan, meningkatkan perlindungan melalui vaksin dengan angka peningkatan pemberian vaksin yang dijangka bertambah pada bulan ini 200,000 dan kita harap bulan depan akan meningkat ke 300,000 dan insya-Allah ada nanti vaksin yang memberikan hanya satu dos dan akan sampai dan liputan untuk kawasan pedalaman. Angka yang akan divaksinasi insya-Allah akan meningkat dan saya jangkakan penghujung Julai kita mungkin boleh mencapai hampir lebih kurang dalam 15 hingga ke 20 juta pada ketika itu berdasarkan angka vaksin 200 ke 300,000 inilah. Jadi untuk itu pada fasa ketiga ataupun pada fasa ketiga yang dianggap agak kritikal sebelum kita boleh membuka laluan sepenuhnya kita keluar daripada wabak ni, memang komitmen dari semua sangat kita harapkan bersama-sama dalam menangani pandemik ini. Maksudnya kita semua ada peranan yang perlu dimainkan dan dalam konteks sekarang ni memang kita tak boleh melambat-lambatkan lagi untuk vaksin. Ada peluang, perlu hadir dan jangan tangguh-tangguhkan. Walau bagaimanapun masih lagi wujud segelintir masyarakat yang kita bersifatkan sebagai anti vaksin dan setengah tu bukan anti vaksin tapi mereka suka untuk menyebarkan maklumat yang salah sehingga mempengaruhi contohnya macam orang tua kan yang berada di kampung halaman yang tidak mendapat maklumat yang tepat. Pada awalnya mereka telah pun membuat pendaftaran tapi akhirnya mereka tidak pergi untuk mendapatkan suntikan. Itu yang menyedihkan, doktor. Betul. Saya sangat kecewa jugalah bila mengetahui keadaan-keadaan seperti itu. Apa yang boleh kita lakukan di sini ialah anak-anak dan juga mereka yang dekat dengan orang tua kita lah yang berada di kampung-kampung dan pedalaman ni untuk memainkan peranan untuk memberikan keyakinan. Pada pandangan saya mungkin pemimpin tempatan seperti ketua kampung, penghulu mereka yang dihormati di kampung-kampung boleh juga memainkan peranan. Sebab pada pandangan saya secara umum mereka yang berada di pedalaman ataupun pekan kecil mereka ada anggota pemimpin mereka yang biasanya mereka akan konsak. Jadi sekiranya mereka dapat sama-sama turun padang memberikan maklumat yang betul, saya yakin sebahagian mereka akan terbuka fikiran mereka untuk menerima vaksin ini pada masa yang terdekat. Ya, baik. Apapun terima kasih doktor kerana bersama-sama kami memberikan respon berkaitan dengan pelan pemulihan negara telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri tadi. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tadi kita baru saja bersama-sama Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar perubatan kesihatan awam Universiti Putra Malaysia. Apa yang pasti, semua orang memang penat, bukan kita saja penat. Kita tahu ramai yang mengeluh dan sebagainya, tapi kita perlu tahu juga barisan hadapan telah bertungkus lumus sebaik mungkin untuk kita. Jadi kita perlu hargai pengorbanan mereka dan kita perlu patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan walaupun vaksin telah mula diberikan dari sejak daripada awal hari itu sampailah saat ini dan kita cuba capai imuniti kelompok 80% ataupun seramai mungkin rakyat Malaysia perlu disuntik dengan vaksin COVID-19 untuk kita capai imuniti kelompok. Yang belum lagi daftar, sila daftar untuk anda dapatkan vaksin. Okey, menerusi aplikasi MySejahtera boleh ataupun pergi saja ke laman sawang www.vaksincovid.gov.my atau telefon pun boleh 1800 888 828. Baiklah, sekian dulu untuk Ruang Bicara edisi malam ini. Saya Zainal Nasir. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.